Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nur Syahada binti Jalil, pelajar ijazah sains kejururawatan dari OUM Al-Ustaz. Petang ni saya nak mengajar anda berdua berkenaan dengan high level disinfectant. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir sesi pembelajaran pada hari ini, para kaki tangan akan dapat memahami definisi disinfektan, mengetahui peringkat dan perbandingan disinfektan, memahami tujuan high level disinfektan atau HLD dilakukan, menyatakan faktor yang mempengaruhi keberkesanan high level disinfektan, mempelajari tanggungjawab jururawat dalam mengendalikan bahan high level disinfektan. Okey, sebelum saya start, sesiapa ada idea berkenaan dengan disinfektan? Apa itu disinfektan? Disinfektan itu adalah membasmi kuman. Okey, betul. Okey, mari kita tengok dia punya definisi yang betul. Okey, pengenalan . Kita start dengan pengenalan dulu. Semua prosedur invasif yang melibatkan penggunaan peralatan hospital mengundang kepada penyebaran patogen yang boleh mengakibatkan jangkitan. Oleh itu, disinfektan penting untuk memastikan bahawa alat perubatan dan pembedahan tidak menyebarkan patogen berjangkit kepada pesakit. Okey, definisi dia. Phillips 2017 dalam buku Operation OT Berry and Con menyatakan proses disinfektan bermaksud proses memusnahkan atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma patogen pada objek yang mati. Jadi benda yang tak hidup nah. Ini disinfektan terbahagi kepada tiga peringkat. Okey. Yang pertama low level disinfektan, yang kedua intermediate level disinfektan, dan yang ketiga high level disinfektan. Okey. Saya nak bagi penerangan tentang low level disinfektan dulu nah. Dia membunuh kebanyakan bakteria vegetatif atau iaitu bakteriosidal, fungus dan virus yang rendah ketahanan. Contohnya HIV. Nah. Okay, digunakan pada item yang tidak kritikal. Untuk intermediate level disinfektan, membunuh kebanyakan bakteria, virus dan kulat. Contohnya Mycobacterium tuberculosis, digunakan pada item yang semi kritikal juga. Okay, manakala high level disinfektan atau HLD membunuh semua jenis bakteria, kuman dan fungus, digunakan untuk item yang semi kritikal yang tak dapat menjalani proses sterilisasi. Okey nah. Okey, kita next topic. Okey, di sini kita tengok perbandingan jenis disinfektan. Okey, untuk low level disinfektan, kriteria peralatan yang digunakan ialah kalau anda semua nak buat perbandingan ni kan. So untuk low level ni macam dia peralatan yang digunakan tu bersentuhan dengan kulit yang intact tetapi bukan membran mukosa. Okey. Contohnya bedpan, CA trolley, urinal semua tu. Okey. Macam untuk intermediate pula dia kata peralatan semi kritikal yang digunakan bersentuhan dengan kulit yang intact dan membran mukosa. Contoh face mask, betul? Dalam OT laryngeal mask yang untuk kita prosil tu semua nah. So tu dikira kita kena basuh dia kan, basuh dengan dan kita soak nah. Okey. Untuk high level disinfektan, dia peralatan perubatan klinikal yang digunakan bersentuhan dengan membran mukosa atau kulit yang tidak intact yang sepatutnya bebas dari mikroorganisma. Contoh kolonoskopi. Barang Instrumen laparoskopik, betul? Contoh barang yang instrumen laparoskopik. Ini semua untuk HDR item nah. HLD item. So kita memang kena stok lah sebab dia akan masuk dalam abdomen patient kan nanti kan. Okay. Tujuan HLD macam saya kata tadi, pertama sekali dia membasmi patogen yang boleh menyebabkan jangkitan kepada tubuh manusia. Okay. And then second, ganti kepada peralatan yang tak boleh disterilkan. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan HLD.
Satu, jenis disinfektan yang digunakan. Macam kat OT kita pakai apa? Endoxide. Okey nah, ni contoh endoxide nah. Okey. 1000 yang ni kat OT ni memang kita pakai yang ni lah. Okey. Dan durasi yang diperlukan untuk rendam barang tu berapa lama? Untuk endoxide 5 minit nah. Okey, jenis item yang digunakan laparoscopic item lah. Yang saya ada troka semua tu nah. Okey, konsentrasi disinfektan. Apa yang dimaksudkan dengan konsentrasi ni? Bila kita nak rendam instrumen, so instrumen yang basah tu kita tak boleh bubuh basah-basah dalam tu. So konsentrasi dia akan terganggu. So dia akan menjejaskan lah proses dia, proses sterilisasi ni. So kita kena keringkan dia dulu, dan baru kita rendam betul-betul. Okay. So tanggungjawab jururawat dalam mengendalikan HRD sebelum sentiasa memakai PPE sebelum, semasa dan selepas mengendalikan solusi HRD. Kenapa? Sebab dia boleh menyebabkan radiasi. Dia menyebabkan radiasi kepada kita nah. Okey, so memeriksa tarikh luput, batch number, solusi HRD. Macam mana nak periksa tarikh luput? Tarikh luput dia berapa? Berapa lama? 8. Okey, ni batch number. So tarikh luput lepas dilute berapa lama? Seminggu. No, 2 minggu nah. 14 hari start dengan hari yang kita dilute tu. Start hari tu kita memang kita kira 14 hari lepas tu. So macam mana kita nak tahu benda tu boleh guna ke tak? So dia katalah memeriksa keberkesanan solusi dengan menggunakan NOZ testing strip indicator. Okey, strip kita tu kan. Okey, so kita rendam, tengok ada perubahan warna ke tak. Kalau ada tu, that mean still boleh pakai lah. Kalau tak ada, dia dah expired lah nah. Mengenal pasti alatan yang bersesuaian yang boleh digunakan dalam solusi HRD. Okey nah, kiranya barang-barang yang tertentu je, jangan semua barang kita rendam. Nanti rosak. Okey. Tanggungjawab semasa memastikan semua item yang direndam tenggelam di dalam bekas yang berisi solusi. Okey, jangan bagi ada yang timbul-timbul nah, nanti dia tak betul-betul matikan kuman. Okey. Sentiasa menutup bekas solusi HRD untuk mengelakkan pencemaran bau yang boleh menyebabkan radiasi. Okey. Okey, tanggungjawab selepas peralatan yang telah direndam ke dalam HRD perlulah ditos terlebih dahulu. So kalau kita angkat tu, kita just buat macam ni. Jangan angkat ke bulan besen. So kita akan berkeluar banyak sangat endoxide tu kat dalam besen kita nanti nah. Lepas tu basuh peralatan dengan sterile water yang banyak. Setiap lumen perlu di-flush untuk mengeluarkan sisa HRD yang melekat pada aliran alatan sebelum digunakan. So macam ni kita buat. Kita ambil, letak dalam besen, tuang sterile water, basuh, and then pindah ke besen seterusnya, basuh dan keringkan. Baru kita boleh bagi kat surgeon nah. So setiap lumen, lubang yang ada tu kita kena flush lah dengan water nah. So tujuan dia apa? Untuk mengelakkan HRD termasuk ke dalam badan pesakit. Okey, ni sumber rujukan yang saya dapat nah. Okey, ada apa-apa soalan tak? Sebab apa kita perlu rendamkan menggunakan water saja, bukan menggunakan selain. Okey, instrumen kita kalau ikut prinsip-prinsip di Dewan Bedah, instrumen semua kena basuh dan lap dengan sterile water. Sebab kenapa? Okey, normal saline boleh menyebabkan corrosion. Corrosion tu dia akan menyebabkan karat dan lama-kelamaan instrumen akan rosak lah, akan tumpul. So that's why sebab tu semua orang memang kena guna sterile water. Untuk instrumen, apa-apa jenis instrumen pun kita kena guna sterile water. Tak boleh guna normal saline dalam OT nah. Kecuali untuk wash, untuk cuci wash up. Okey, ada lagi soalan? Contoh low level disinfectant dengan high intermittent disinfectant. Okey, untuk low level ni selalunya kita akan guna sabun dan air lah. Okey, macam untuk low level dalam OT kita akan guna untuk lap dinding, untuk table ni semua kita akan guna tu. Ataupun water sahaja pun dah mencukupi untuk low level. Dan tapi untuk intermediate level kita kena gunakan swab.
Macam KOT kita ada annual swab, alcohol swab, tu semua kita gunakan untuk intermediate level disinfectant. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Jelas tak dengan penerangan saya hari ni? Jelas. Okey, nah. So, bila dah jelas saya nak tanya soalan. Boleh? Boleh jawab. Okey, soalan pertama. Kita jawab sama-sama nah. Okey, quiz nah. Berapakah peringkat disinfektan? 3. Okey, ada 3. Boleh bagi 3 contoh tu. Start dengan Low. low level, Intermediate level, high level. Okey. Soalan yang kedua, peringkat disinfektan yang manakah yang dapat menggantikan proses sterilisasi? High level. Okey, betul? So, yang ketiga tu lah nah, sebab memang kita guna amnioside tu untuk gantikan proses sterilisasi. Okey, soalan yang terakhir, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan disinfektan? Durasi, betul. Duration dia 5 minit. Lepas tu item yang digunakan. Okey, item yang digunakan, solusi. Betul tak? Yang macam kat sini. Kenapa sekarang kita pakai amnioside dan kita tak pakai Cydex? Dulu kita pakai Cydex kan? Cydex perlukan masa 30 minit lah untuk soaking item. So that jadi dia macam mengambil masa yang lama untuk bagi barang tu sterile. So bila kita guna ni, dia macam amnioside, dia high technology. So 5 minit pun dah mencukupi untuk mematikan semua kuman yang ada. Okey. Okey, ada apa-apa lagi? Soalan yang tak faham yang nak tanya? Tak ada apa nak? Okey, so saya buat kesimpulan di sini nah. Disinfektan penting sebagai langkah pencegahan merebakkan patogen berbahaya dan kawalan jangkitan penyakit. Okey, terima kasih kerana memberi tumpuan dalam kelas saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai